Baik, kita akan teruskan dengan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Setakat ni kita dah belajar faktor pertama, iaitu faktor saiz bahan. So sekarang kita akan lihat kepada faktor kedua, iaitu kepekatan. Kesan kepekatan ke atas kadar tindak balas. So untuk faktor ni kita akan gunakan tindak balas antara natrium thiosulfat dengan asid hidroklorik. So bila natrium thiosulfat Na2S2O3 bertindak balas dengan asid hidroklorik, hasil dia kita akan dapat natrium klorida campur dengan sulfur dioksida dan campur dengan H2O. So kita akan seimbangkan dengan kaedah ini. Baik, faktor yang kita akan gunakan adalah untuk menentukan kadar tindak balas adalah penghasilan sulfur ni. Okey, penghasilan sulfur ni. Baik, apa yang berlaku adalah bila kita campur dua bahan tindak balas ini, sulfur yang dihasilkan akan kita kata menuntut pangkat X untuk kertas turas yang ada tanda X di bawah kelalangkun. So bila tanda X tu ditutup sepenuhnya sehingga tidak kelihatan, kita akan hentikan masa untuk tindak balas tersebut. So kita lihat kepada kaedah dia. Mula-mula kita gunakan 50 cm3 natrium thiosulfat yang kepekatan dia 0.2 mol dm3. Okey, kita masukkan ke dalam satu kelalangkun. Ini kelalangkunnya. Lepas tu kita masukkan 5 cm3 asid hidroklorik 2 mol dm3. Okey, kita masukkan ke dalam kelalangkun dan jam randik dimulakan. So kelalangkun yang kita dah campur dengan kedua-dua bahan tindak balas digoncang perlahan-lahan dan diletak di atas sekeping cardboard yang mempunyai tanda pangkah, iaitu tanda X kat bawah ni. Dan jam randik dihentikan sebaik saja tanda pangkah tu tidak kelihatan. Bermaksud pangkah tu hilang daripada penglihatan. Patut ada pangkah X ni, dia hilang daripada penglihatan. Kita akan hentikan jam randik kita. Dan eksperimen akan diulang dengan larutan natrium thiosulfat yang lain yang dicairkan. So eksperimen yang kita nak jalankan adalah 5 eksperimen. Eksperimen pertama kita guna 50 cm3 natrium thiosulfat tidak campur dengan sebarang air suling. Ini adalah isi padu air suling. So kepekatan dia yang tidak dicairkan masih 0.2. Kita campur dengan 5 cm3 asid hidroklorik. Masa untuk pangkat X hilang daripada penglihatan adalah 16 saat. Baik, sekarang untuk eksperimen kedua, kita hanya akan gunakan 40 cm3 natrium thiosulfat dan kita akan campur dengan 10 cm3 air suling. So kita akan dapat kepekatan baru yang telah dicairkan. Macam mana kita nak kira kepekatan baru tu? Kita guna formula M1V1 M2 V2 untuk formula pencairan. Kepekatan asal adalah 0.2. Isi padu asal kita hanya guna 40. Dan kepekatan baru M2. Dan isi padu selepas kita campur 10 ini, jumlah dia adalah 50. So M2 akan jadi 0.2 darab 40 bahagi 50. Dan kalau kita kira, kita akan dapat 0.16 mol dm3. So ini dia kepekatan baru. Dan yang ini lebih cair. Masa untuk pangkat X ditutup sepenuh dia, masa dia menjadi lebih panjang. So untuk eksperimen ketiga, kita akan guna hanya 30 cm3 natrium thiosulfat campur dengan 20 cm3 air suling. Okey. So berapakah kepekatan baru yang kita dapat ni? So kita masih guna formula yang sama, M1V1 M3V3. So M1 kepekatan asal natrium thiosulfat 0.2, isi padu 30. M3 adalah kepekatan baru selepas dicampur 20 cm3 kepada 30, makna isi padu adalah 50. So kepekatan sekarang adalah 0.2 darab dengan 30 bahagi dengan 50.
Dan kita akan dapat kepekatan baru adalah 0.12 mol di M3. Itu kepekatan yang lebih rendah lagi. Dan masa yang diambil adalah 27. Dan seterusnya kita akan campur dengan 30 cm3 air suling dan 40 cm3 air suling. Dan kita dapat kepekatan berkurang dengan kadar yang sama dengan pencairan tadi. So masa yang kita dapati untuk membentuk pangkat X semakin bertambah sebab kepekatan semakin berkurang. Okey, dan di tepi ini kita gunakan untuk ruang untuk mencari satu per masa. Okey, so kita akan plotkan dua graf. Satu graf yang pertama adalah graf kita kata kepekatan lawan dengan masa. Okey, kepekatan lawan dengan masa. So bila kepekatan tinggi, masa adalah kita kata lebih kecil. Masa adalah lebih kecil. So kita akan dapat bentuk ni. Kalau kepekatan dia sangat rendah, masa adalah sangat tinggi. So kita akan dapat graf melengkung ni. Okey, graf melengkung ni. So kalau kita lihat graf tersebut, dapati bahawa pada masa yang sangat kecil, okey, kepekatan tinggi akan menghasilkan masa yang kecil. Bila kepekatan rendah, dia perlu banyak masa atau masa yang panjang untuk menghilangkan pangkal X tersebut. So kita akan dapat graf sedemikian. Kalau kita nak ubah graf ini adalah graf kadar songsang. Kita kata graf kadar songsang, bermakna kepekatan bahan tindak balas berkadar songsang dengan masa, So kalau kita nak tukar graf kadar songsang tu kepada graf garis lurus, kita boleh ubah paksi dia. Okey, paksi dia kita ubah kepada 1/T. Tadi adalah T, ini adalah T. So kita ubah kepada 1/T, kita dapati kita akan dapat graf garis lurus, iaitu kepekatan berkadar terus dengan 1/T. Kita akan tukar daripada graf gelengkung tu menjadi graf garis lurus. So kita lihat kepada mengapa bila kepekatan tinggi, kadar tindak balas adalah tinggi, dan bila kepekatan rendah, kadar tindak balas adalah rendah juga. So pada kepekatan tinggi, kalau kita lihat pada 0.2 mol di M3 natrium thiosulfat, kita dapati bahawa bahan tindak balas, kita kata bilangan zarah-zarah dia banyak. Okey, kita kata padat. So apa yang berlaku adalah bilangan pelanggaran antara zarah-zarah bahan tindak balas akan menjadi tinggi, atau frekuensi pelanggaran adalah tinggi. So frekuensi pelanggaran berkesan yang kita belajar pelajaran yang lalu juga akan bertambah. Kadar tindak balas adalah meningkat ataupun tinggi. Berbanding dengan, katakan kita lihat kepada yang akhir ni, di mana pencairan telah dilakukan dengan amat banyak sekali, kepekatan adalah sangat rendah. So bilangan zarah bahan tindak balas adalah sangat sedikit. So bila bilangan zarah sedikit, apa yang berlaku adalah frekuensi pelanggaran antara bahan tindak balas juga berkurang, dan frekuensi pelanggaran berkesan seterusnya akan berkurang dan kadar tindak balas menjadi rendah. Okey, so kita lihat kepada penerangan dia. Semakin tinggi kepekatan, semakin banyak bilangan zarah per unit isi padu. Okey, so peluang untuk pelanggaran antara ion hidrogen dengan ion thiosulfat, okey, yang bertindak balas adalah ion hidrogen dan ion thiosulfat, peluang pelanggaran dia meningkat. So frekuensi pelanggaran berkesan juga bertambah, kadar tindak balas bertambah. Okey, so kepekatan bertambah, kadar tindak balas akan bertambah. Lebih banyak sulfur terbentuk, sulfur yang warna kuning ini terbentuk, bertambah. Ini menyebabkan pangkal X yang kelihatan tu hilang daripada penglihatan dengan amat cepat sekali.
Okay. So contoh kita lihat kepada aplikasi kepekatan dalam kadar tindak balas. Contohnya proses Haber. Proses Haber adalah proses mendapatkan nitrogen. Nitrogen kita tindak balaskan menghasilkan amonia. Kita ambil gas nitrogen dengan gas hidrogen, ditindak balaskan untuk menghasilkan gas amonia. So untuk seimbangkan, kita letak 2 di sini, nitrogen seimbang, hidrogen ada 6, kita letak 3 kat sini. Okey. So pada tekanan rendah, apa yang berlaku bila kata tekanan rendah tu mana kepekatan rendah lah. Zarah-zarah per unit isi padu adalah sangat kurang ataupun kecil bilangan dia. So frekuensi pelanggaran berkurang, frekuensi pelanggaran berkesan juga berkurang, kadar tindak balas adalah rendah. Bila pada tekanan tinggi bermakna pada kepekatan tinggi, apa yang berlaku adalah walaupun zarah dia sama, tapi bilangan zarah per unit isi padu, per unit isi padu meningkat. So bilangan pelanggaran berkesan akan bertambah dan kadar tindak balas akan meningkat juga. Kalau kita boleh, kita lihat kepada penangan daripada buku rujukan kesan kepekatan. So apabila kepekatan satu bahan tindak balas bertambah, ini penting, bilangan zarah per unit isi padu bertambah. Bilangan zarah mungkin sama, tapi bila per unit isi padu kita kata bertambah. Contoh maksud cikgu ialah macam ni. Kalau kita ada satu bekas yang ada 6 zarah. So 6 zarah, isi padu ini katakan adalah 10. So bilangan zarah per unit isi padu 6 per 10, katakan cm3. Maka ini adalah 0.6 zarah per cm3. Katakan 6 zarah ni kita masukkan ke dalam satu bekas yang lebih kecil. Bekas ni katakan hanya 2.5 sahaja. Kita masih ada 6 zarah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang bilangan zarah masih sama, tapi bilangan zarah per unit isi padu bagi dengan 0.25 bagi dengan 2.5 cm3, kita akan dapati bahawa zarah dia menjadi, kalau tak silap cikgu, adalah 2.4 zarah per cm3. Bermakna sudah 4 kali lebih banyak. So bila kita sebut tentang kepekatan, ayat yang sangat penting adalah bilangan zarah per unit isi padu meningkat. So bila meningkat, frekuensi pelanggaran akan bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan juga akan bertambah, tindak balas akan meningkat. So secara umum, kalau kita nak bandingkan kepekatan rendah, bilangan zarah per unit isi padu adalah sedikit. Ini adalah kepekatan tinggi, bilangan zarah per unit isi padu adalah lebih banyak. Contoh eksperimen ni, kita guna natrium thiosulfat 0.5 dengan asid sulfurik, dan tindak balas yang kedua kita guna 1.5. Bermakna tindak balas kedua ni kepekatan dia lebih tinggi. Masa yang diambil untuk X hilang daripada penglihatan untuk eksperimen 2 ialah 42 saat, berbanding dengan eksperimen 1 yang kepekatan dia 0.5 tadi adalah 55 saat. Dengan menggunakan teori pelanggaran, terangkan mengapa terdapat perbezaan kadar tindak balas. So untuk faktor kepekatan, kita nyatakan dengan ayat berikut. Ada 4 ayat yang sangat penting. Kepekatan natrium thiosulfat dalam eksperimen 2 adalah lebih tinggi, maka bilangan ion thiosulfat per unit isi padu, ini adalah ion yang bertindak balas, ion thiosulfat S2O3 2 negatif per unit isi padu adalah lebih tinggi atau lebih banyak, maka frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dengan ion thiosulfat, ion hidrogen dengan ion thiosulfat yang bertindak balas dalam eksperimen ni bertambah. Ni ayat kedua. Ayat ketiga,
frekuensi pelanggaran berkesan bertambah, dan akhir sekali kadar tindak balas dalam eksperimen 2 lebih tinggi. So dalam menerangkan ataupun menjawab soalan tentang kadar tindak balas dari segi tiada pelanggaran, kita perlu nyatakan 4 ayat ni. Ayat pertama adalah sebab dia, sebab kepekatan. Dan bila kita sebut tentang kepekatan ion apa yang mana yang banyak, kepekatan yang ion yang bertindak balas, bilangan ion tiosulfat per unit isi padu lebih banyak. Lepas tu kita sebut tentang frekuensi pelanggaran. Frekuensi pelanggaran antara ion yang bertindak balas iaitu ion hidrogen dengan ion tiosulfat bertambah. Lepas tu kita sebut tentang frekuensi pelanggaran berkesan yang juga turut bertambah, maka tindak balas adalah lebih tinggi. So itu adalah untuk faktor kepekatan. Kita akan berhenti di sini dan kita akan belajar tentang faktor suhu pada masa yang akan datang.